Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang dihormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita akan bincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Mengapa doa tidak dikabulkan? Tuan-tuan sekalian, doa ini Allah berjanji dalam Quran, siapa minta aku mesti mustajabkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, ya Rasul, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, beritahu pada mereka aku begitu dekat dengan mereka, dan aku akan perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka sahut seruanku, patuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Al-Baqarah ayat 186. Sebab itu ayat ini menjadi pedoman bahawa pertama sekali hidup kita mesti banyak berdoa, sebab Tuhan janji nak dimakbulkan segala doa. Sebab itulah kata ulama, doa ini amalan semua orang, tak kira orang baik, orang jahat, orang masjid atau orang suka clubbing, semua berdoa. Cuma doanya itu berbeza-beza. Orang nak merompak berdoa juga, minta lah polis tak ada malam ni, itu pun doa juga, cuma ikut apa kita punya posisi masing-masing. Sebab itu berdoalah walaupun pendek. Namun barang perlu diingat, kata ulama, walaupun Tuhan berjanji akan memustajabkan semua doa, tapi kalau tak cukup syarat, doa itu Tuhan tak pandang dan tak dengar pun. Apa sebab? Apa punca yang menjadikan doa kita ini Allah Ta'ala reject? Apa sebab? Dalam kitab Syurutud Du'a wal Mawani' al-Ijabah, tulisan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dia ada membahaskan tentang doa ini. Antara sebab utama sekali ditolak adalah orang itu diambil mudah dalam perkara-perkara yang haram, sama ada dalam bab makanan, minuman, pakaian, ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan orang keliling dia. Dalilnya adalah dalam satu hadis Nabi pernah bercerita, ar-rajulu yatilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Nabi cerita ada satu orang, dia ni bermusafir, rambutnya kusut, muka badan berdebu, dia mengangkat tangannya, menadah tangannya berdoa ke arah langit. Dia mengata, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi kecukupan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimanakah mungkin doanya dimakbulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, tuan-tuan perempuan sekalian, ada satu pelajaran yang sangat mustahak. Kata ulama, hadis ini bukan sekadar bercerita bahawa orang itu tak diterima doanya kerana dia tak jaga benda haram, tetapi juga Nabi nak mengajarkan laki-laki ini dia telah berdoa yang mana doanya telah mencukupi 4 syarat asas untuk dikabulkan doa. Kalau kita boleh buat 4 perkara ni, doa kita cepat mustajab.
Kenapa? Pertama Nabi sebut yutilus safar. Lelaki itu sedang bermusafir. Orang musafir doanya sangat mustajab. Salasa da'watin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwalidih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada 3 doa yang Tuhan sangat suka, Tuhan pasti terima. Pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Yang ketiga, doa seorang berbapa kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi laki-laki ini kata ulama, syarat pertama cukup dah, dia sedang musafir. Nabi kata pula Tuhan takkan tolak doa orang musafir. Jadi kalau kita nak dimudahkan terima doa, tuan-tuan doalah dalam keadaan musafir. Yang kedua, Nabi cerita laki-laki itu ash'asa aghbara. Dia punya pakaian berdebu, rambutnya kusut. Maka kata ulama, salah satu lagi petua nak cepat doa mustajab, bila berdoa jangan semat sangat, biar comot-comot sikit, debu-debu kotor-kotor sikit, biar nampak susah, jangan nampak action sangat ada duit. Baik itu kalau orang semayang istisqa nak cepat mustajab, semayang minta hujan ini, antaranya adalah baju tu kena diterbalikkan. Mana kalau pakai t-shirt, label di belakang, nak semayang istisqa, label duduk depan, sampai begitu. Kalau tidak kopiah songkok, pusing sajalah. Sebab nak dapatkan fadilat, berdoa dalam keadaan menghina kita punya penampilan. Sebab itu laki-laki ini ash'asa aghbara, berdebu, rambut kusut, tetapi tak juga dimakbulkan oleh Allah. Jadi siapa-siapa lepas ni nak berdoa, doalah dalam keadaan comot sikit. Ada satu hadis kata Abu Hurairah, Nabi berpesan, rubba ash'asa madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Orang yang rambutnya kusut, berdebu, pakai pakaian lusuh, pintu-pintu tertutup, orang halau dia, maka kalau dia berdoa, Allah pasti kabulkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi. Bukanlah kata tak boleh pakai lawa, baju Melayu butang penuh, boleh. Tapi kalau nak lebih mustajab, macam kita pergi ke Mekah lah, buat haji umrah, mana boleh pakai baju Melayu, kena pakai kain 2 helai saja, nak menunjukkan susahnya penampilan kita. Tapi laki-laki ini walaupun penampilannya sudah ada kerendahan dalam penampilan pakaiannya, tetap ditolak sebab makan ni tadilah. Yang ketiga kata ulama, pelajaran hadis ni adalah orang ini Nabi nak tunjukkan dia berdoa dengan yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Salah satu petua mustajab doa, angkatlah tangan tinggi-tinggi, bukanlah tinggi sangat sampai melampau-lampau tingginya, nampak bersungguh-sungguh meminta. Nabi sebut innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaradduhuma sifran khaibataini. Kata Nabi, sesungguhnya Allah sangat malu, Allah ni maha mulia, dan Allah sangat malu kalau seorang menadah tangan minta kepadanya, tapi dia balikkan tangan orang tu dalam keadaan kosong, tak dapat apa-apa. Tuhan malu. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Jadi kalau berdoa, sebaik-baiknya angkatlah supaya nampak bersungguh-sungguh itu. Orang kita dia tak berapa rajin sangat angkat tangan. Kalau pergi tahlil, doa selamat, imam baca panjang sangat, jadi semua tangan letak atas peha. Sebab apa? Dah penat. Tahlil lagi, baca yasin lagi, doa pula panjang, lauk dah sejuk, lama pula imam baca doa, semua tangan duduk atas peha saja. Tapi bila imam tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah, semua angkat balik. Sebab orang Melayu kalau dia dengar Rabbana tu tanda doa tu dah nak habis doa lah maknanya. Terus tinggi semula tangan dia. Sebab itu kita bila minta sesuatu dengan Allah mesti nampak kesungguhan. Kena nampak sungguh kesungguhan dan kena yakin sungguh-sungguh bahawa doa itu akan dimakbulkan. Kalau doa tapi 50-50 tak dapat. Ya Allah,
Aku nak minta ini ya Allah. Kalau nak bagi-bagilah, tak bagi pun tak apa, tak kisah. Mana boleh begitu? Dengan Allah Ta'ala mesti 100% confident dapat. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati. Nabi sebut, mintalah dengan Tuhanmu dalam keadaan kamu yakin akan dimustajabkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Nabi, Tuhan tak sudi mendengar doa orang yang bacanya dalam keadaan qalbin ghafilin lahin, orang yang lalai. Yang kedua, orang yang tak bersungguh-sungguh, 50-50. Ya Allah, aku ni nak buka perniagaan, ya Allah berilah keuntungan yang banyak, ya Allah. Kalau sudi bagilah, tak bagi tak apa, aku cuba lagi. Tak boleh. Dengan Tuhan kena minta betul. Ya Allah, bagilah perniagaan aku ni berjaya, aku nak bayar zakat 1 juta, ya Allah. Bukanlah rasuah, dak. Nak menunjuk kesungguhan. Kesungguhan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim, hadis hasan. Sebab itu doalah sungguh-sungguh, yakin benda tu akan dimustajabkan oleh Allah. Simbol kesungguhan adalah mengangkat tangan. Simbol kesungguhan, minta. Tapi jangan terlampau tinggi sangat tangan tu, macam Tuhan tu pekak. Itu tak boleh juga. Biasa-biasa. Ada setengah orang sampai angkat tangan nampak ketiak, kau main tinggi. Tuhan tak pekak. Kan Tuhan dalam ayat itu, kalau orang tanya pada aku, hey Muhammad, beritahu aku begitu dekat dengan mereka. Jadi Tuhan tu dekat, bukanlah jauh pun. Doa biasa-biasa sajalah, angkat tangan. Yang penting mesti confident doa dimustajabkan. Dia kadang ada orang doa tak confident. Bila tak confident takkan dapat. Ada satu cerita zaman dulu, ada seekor tikus. Tikus ni dia attention, hari-hari kena kejar dengan kucing. Akhirnya dia jumpa satu orang tukang sihir. Dia kata, wahai tukang sihir, saya minta tolonglah. Mana dia berdoa, tolonglah jadikan saya ni kucing. Saya tak daya dah jadi tikus. Asyik kena kejar semua. Inilah permintaan saya, jadikan saya kucing. Jadi tukang sihir ni pun jampilah, abrakadabra sim salabim, jadi kucing. Sukalah dia, jalan kulu kili. Bila jadi kucing, kelahi dengan anjing pula. Anjing yang siap marah semua. Wah. Stres dia. Ngadu lagi, saya ni susahlah jadi kucing. Asyik kelahi dengan anjing, lagi besar, berbahaya. Boleh tak tukar saya jadi singa? Biar singa ni semua takut. Bila ditukar abrakadabra sim salabim, jadilah dia singa. Kena buru di manusia pula untuk masukkan ke dalam zoo, nak kerja dengan sirkus macam-macam. Dia tension juga jumpa dengan tukang sihir. Saya tak larat dah, tak naklah jadi singa. Habis nak jadi apa? Nak jadi paling kuat sekali. Apa jawab tukang sihir ni? Awak ni badan saja singa, selama mana hati awak tikus, seumur hiduplah awak tikus, kata tukang sihir ni. Mana awak minta sesuatu yang awak tak ada jiwa pada permintaan itu. Nak jadi singa, biar jadi singa betul. Maka kalau berdoa, minta sungguh-sungguh. Ada masa doa yang mustahil, tapi disebabkan minta sungguh-sungguh, dapat. Macam cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, wahai Allah, tunjukkan pada aku siapakah kawan aku di surga. Siapa kawan aku di surga nanti. Kemudian Allah Ta'ala pun memberikan panduan mana nak cari. Rupanya orang tu penjual daging, budak muda jual daging, ujung kampung. Nabi Musa cari. Bila dah berkenalan, budak ni terkejut, Nabi Musa datang gerai saya, terima kasihlah datang gini. Dia ajak Nabi Musa pergi ke rumah. Nabi Musa pun heran, macam mana orang ni boleh jadi kawan aku dalam surga? Ni Nabi ni. Jadi dia pun ikut budak ni balik. Rupanya budak ni di rumah, dia jaga mak ayah. Balik daripada berniaga, dia mesti buat sup. Dan dia buat sup, dia suap mak dia makan. Maknya pula setiap kali disuapkan oleh Nabi Musa, maknya akan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Tuhan, jadikanlah anak aku ini kawan Nabi Musa dalam surga. Satu suap mak dia doa, satu suap mak dia doa, sampai
Budak ni kata, mak baca pelan-pelan lah doa, dengar dik. Nabi Musa ada di depan tu. Hari-hari lain boleh doa kuat. Dia tak confidence sangat. Mak dia yang bersungguh. Kerana kesungguhan, Tuhan kabulkan. Dapat dia jadi teman Nabi Musa dalam syurga. Maka mintalah bersungguh-sungguh. Ada orang dia cerita, saya ni semua yang ustaz beritahu semua saya buat lah, tapi tak lulus-lulus lagi. Saya minta nak menikah, tak menikah lagi ustaz. Dah 40 tahun dah umur saya ni. Tak mustajab. Doa pakai comot pun ada, doa sungguh-sungguh angkat tangan semua saya buat, tapi tak lulus juga. Dia kadang doa ni kesungguhan itu kena ada pertaruhan juga. Macam contoh Abu Nawas, dia lambat kahwin. Dia mengorat tak dapat, orang tak nak, dia tak berapa betul sangat. Tiba dia dapat berumah tangga. Orang pun heran jumpa dengan Abu Nawas. Abu Nawas, macam mana awak boleh kahwin? Aku berdoa katanya selama ni tak pernah layan dek Tuhan, tapi aku tukar doa terus lulus. Awak buat macam mana? Biasa aku doa, ya Allah kurniakan aku seorang isteri yang solehah ni, tak lulus. Sekali dia tukar, ya Allah kurniakanlah kepada ibuku seorang menantu melalui aku. Dia pertaruhkan mak dia, lulus selalu. Dia jual nama mak dia. Mungkin mak dia orang baik, jadi tuan-tuan kok nak buat doa passion gitu pun boleh juga. Pertaruhkan orang baik. Jadi itu yang ketiga, mesti bersungguh-sungguh kata Nabi. Tapi mamat yang musafir tadi, walaupun bersungguh dalam berdoanya itu, angkat tangan yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan ke langit pun tak lulus juga, sebab makanan. Yang keempat, kata ulama, dalam hadis riwayat orang musafir itu, dia punya doa memang sepatut lulus kerana ada al-ilhah. Apa makna al-ilhah? Ilhah ni doa dalam keadaan yang betul-betul mengharap dengan mengulang-ulang penyebutan nama Tuhan. Itu satu petua. Kalau kita nak berdoa, banyakkanlah sebut nama Allah banyak-banyak kali. Tuhan sangat suka dan bangga apabila orang banyak menyebut. Macam orang musafir tadi Nabi cerita, dia angkat tangan dan disebut ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia banyak sebut nama Tuhan. Jadi petua untuk kita nak doa mustajab, banyakkan sebut nama Tuhan. Tuhan, ya Allah, ya Allah. Nama Allah kan banyak dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang sangat mulia, maka serulah dan berdoalah, kata Allah, dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran semasa menggunakan nama-nama Allah. Surah Al-A'raf ayat 180. Jadi kita lepas ni petua je dapat yang keempat, bila berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Aziz, ya Karim, Allah Ta'ala suka. Macam kita, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tu je lah ulang-ulang, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Tukar sikit, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tuhan suka. Lepas tu satu ketika ada satu riwayat, Nabi SAW dia dengar ada seorang lelaki berdoa dalam syahadahnya. Kata orang ini, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Nabi duduk sebelah dengar orang ni berdoa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tidak ada sekutu pun baginya. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku. Punya panjang, dia puji Allah Ta'ala, sebut nama-nama Tuhan, lam yalid walam yulad, Allah al-hadus samad, dia puji Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, sesungguhnya orang ini telah diampunkan. 2-3 kali Nabi ulang, orang ni dah beres dah, Tuhan dah ampunkan dia. Apa sebab? Kerana dia nyebut nama Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Ni hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Baik itu kalau tuan-tuan tak tahu nak puji Allah,
nak lambung nama-nama Allah yang banyak, sebut saja nama-nama Allah dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maliki yaumiddin. Bubuh saja apa saja nama-nama Allah yang menunjukkan kehebatan dia. Puji, 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 puji. Sebab itu Qul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas jangan underestimate. Kita masalah bila orang depan jadi imam, asal dia baca Qul huwallah, kita pun kutuk, dak buat cetong baca Qul huwallah, anak aku reti. Jangan. Qul huwallah ini surah Al-Ikhlas Nabi sebut sebagai surah Sifatur Rahman, surah yang paling ikhlas kerana dalam itu banyak sifat-sifat Allah. Sehingga kan Nabi pernah sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yajtami'a 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad sehari 10 kali, Allah akan bina untuk dia satu istana dalam surga, qasran fil jannah. Biasa kita dengar orang ceramah amalan-amalan yang kalau kita buat Tuhan akan bangunkan rumah di surga. Tapi baca Qul huwallah 10 kali sehari bukan rumah, istana. Ketika Nabi sebut hadis ini, faqala Umar Al-Khattab, Umar dia protes. Umar Al-Khattab dengar, dia komen sikit. Izan astaksir ya Rasulullah. Kata Umar, mudah sangat baca Qul huwallah dapat istana 10 kali pula tu. Biar kalau orang tu baca banyak kali, 1000 kali, guna gaya Rasul, berapa banyak istana dia. Ada betul juga soalan Umar itu. Nabi marah dia balik. Faqala Rasul, Allahu aktsar wa atyab. Kata Nabi Umar, Allah Ta'ala itu lebih banyak daripada itu pun dia boleh bagi, lebih baik daripada itu pun dia boleh bagi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Amalkanlah zikir membaca Qul huwallahu ahad tiap-tiap hari minimum 10 kali. Kalau dapat buat, boleh buat satu istana dalam surga. Kalau dah puas sangat Qul huwallah, nak tukar ayat kursi pun boleh. Kalau rajin lah, ayat kursi minimum 10 kali. Ada orang amal 1000 kali ayat kursi sehari. Tapi kalau 1000 bacaan satu hari, saya ingat tuan-tuan berjalan atas angin lah lepas itu tahap Tok Wali lah. Bukannya senang baca 1000 kali sehari, 1000 kali sehari ayat kursi. Maka Qul huwallah tu tadi boleh jadi penimbal dalam doa. Bila cerita tentang Qul huwallah, pernah kata Aisyah, satu ketika baginda Nabi hantar satu kumpulan skuad tentera untuk pergi meninjau Riki. Dalam skuad tu ada seorang ustaz kagat lah, major captain begitulah, ikut sekali. Jadi skuad ni pergi buat tinjauan, buat laporan apa semua. Dalam perjalanan dia berhentilah semayang. Jadi ustaz kagat ni yang jadi imam. Masalahnya ustaz kagat, saya sebut ustaz kagat kalau mana nak mudah kau faham ya. Ustaz ni bila jadi imam, surah kegemaran dia Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Setiap kali semayang dia tak baca surah lain. Sampai anggota yang lain ni ada hak cebik bibir lah, aku boleh teka dah tu imam ni kan, tak ada Qul huwallah tu lah, nganjing lah sama dia. Jadi bila mereka balik selesai operasi, hantar report, beritahu pada Nabi kedudukan macam mana, strategi begini. Kali ada dalam celah, ya Rasul ni ada nak cerita sikit, ada benda kelakar. Benda apa? Tok imam kita Qul huwallah manja, Zuhur, benda tu maghrib Qul huwallah, isyak Qul huwallah, subuh Qul huwallah, semua. Nabi diam. Dia kata, acu pergi tanya ke dia, mengapa dia suka sangat baca Qul huwallah. Pergi tanya dia. Berlarilah seorang skuad ni pergi tanya. Ustaz tu beritahu, aku suka baca surah tu kerana dalam surah tu ada sifat Allah yang lengkap, yang mana kalau berdoa dengannya mudah mustajab. Sampai pada Nabi, Nabi pun beritahu, ukhbiruhu innallaha yuhibbuhu. Mu beritahu pada dia, Allah beritahu aku, Allah pun cinta juga pada dia, sebab dia suka surah itu. Itulah dia Qul huwallahu ahad.
bacaan yang kalau dijadikan doa sangat cepat mustajab. Tak tahulah kok tuan-tuan di sini ada tak tahu pun qul huwallah tak apa, memang susah lah ya, memang kena minum air 7 qoloh masjid lah kalau tak dapat menghafal qul huwallahu ahad. Itu surah yang paling basic sekali. Tu ada satu cerita orang nak kahwin dengan anak kiai. Kiai ni siapa nak kahwin dengan anak dia temu ramah, interview, dan dia interview pula suruh baca Quran. Datang seorang, ente nama siapa? Nama saya nama saya Asri Pak Kiai. Asri, masya-Allah. Iqra wal asri. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insa, pendek, selamatlah. Next. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, masya-Allah. Iqra suratun nas. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Selamat. Mari yang ketiga pucat muka. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Yasin, masya-Allah. Sabar Kiai. Saya nama Yasin tapi di kampung panggil qul huwallahu ahad. Nama saya. Bacalah qul huwallahu ahad pun bolehlah. Tak apa, yang kita nak bawakan adalah walaupun laki-laki dalam cerita yang Nabi bawa, cerita musafir tadi, dia berdoa, dia puji Tuhan macam ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia puji Allah Ta'ala, tapi tetap juga doa dia ditolak. Why? Sebab benda haram. Baik itu makan benda haram, minum benda haram, pakai benda haram. Ini hati-hatilah. Hati-hatilah. Bawa balik ke rumah untuk anak-anak, untuk isteri, pakaikan mereka daripada sumber yang haram. Hati-hatilah. Doa tak diterima. Walaupun kita doa dalam keadaan yang paling hebat sekali penampilan, tak juga diterima. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi ini ulama tafsir yang terkenal, ketika dia membahaskan ayat 186 surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Imam Al-Qurtubi, ada satu kisah yang pernah diceritakan oleh Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ni dia seorang ahli sufi tahun 810 Masihi. Syaqiq Al-Balkhi dia menyampaikan satu riwayat berkenaan tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni juga seorang tokoh sufi dari kota Basrah, Iraq. Kata dia, Ibrahim bin Adham ni jalan-jalan dekat pasar. Tiba datang orang duduk dekat dengan Hasan Basri, nampak Tok Guru datang, orang pun kumun lah. Orang pun bertanya kepada, wahai Tuan Guru, apa pendapat Tuan Guru tentang firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berjanji, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang yang sombong adalah orang yang tidak mahu berdoa kepadaku, dan mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Surah Ghafir ayat 60. Maka orang keliling ni tanya kepada kepada Ibrahim bin Adham, wahai Tuan Guru, dalam ayat surah Ghafir ayat 60, Tuhan dah berjanji dah, ud'uni astajib lakum, mu doa aku akan mustajabkan. Maka kata orang ramai, ma balana nad'u fala yustajabu lana. Tapi wahai Tuan Guru, mengapakah kami ni dah banyak berdoa tapi doa kami masih belum dimustajabkan oleh Allah? Apa sebab? Apa sebab? Ini jawapan Ibrahim bin Adham ni bagus kalau kita dapat hayati satu persatu. Kata dia, doa ini ditolak ada 10 sebab. 10 sebab. 10 sebab yang menjadikan Allah Ta'ala tidak sudi mendengar doa daripada kita. Pertama, kata Ibrahim bin Adham, li'annakum araftumullah falam tuti'uhu. Kamu kata kamu kenal Allah, tapi kamu tidak tunaikan hak-hak Allah. Tu kata dia. Nanti kita akan huraikan. Maka yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, orang yang memang Tuhan tak sudi untuk terimakan segala doa-doanya
adalah orang yang sekadar kenal Tuhan tapi segala hak-hak ketuhanan tidak ditunaikan. Kemudian kata Ibrahim bin Adham lagi, orang yang kedua yang Allah Ta'ala tidak terima doanya adalah wa araftumul Quran falam ta'milu bihi. Kamu membaca Quran tetapi kamu tidak beramal dengan Quran. Kemudian kata dia lagi, wa akaltum ni'mallah falam tuwaddu syukruha. Kamu makan nikmat yang Tuhan bagi tapi kamu tak pernah syukur dengan pemberian dia yang lain. Wa araftumul jannah falam tatlubuha. Mu kenal syurga tapi mu tak pernah minta untuk dapat syurga. Kenal, harap kenal. Minta dak, minta benda lain banyak, projek, minta lulus itu ini, syurga dak. Wa araftumun nar falam tahribu minha. Mu kenal neraka, dengar ceramah tapi tak pernah minta supaya dijauhkan daripada neraka. Wa araftumus syaitan falam tuharibuhu wa wafaqtumuhu. Kamu berkata setan itu musuh tapi kamu sikit habuk tak lawan pun setan. Tak ada langsung nak berlawan dengan setan. Wa araftumul maut falam tasta'du lahu. Kamu berkata bahawa mati itu benar tetapi kamu tidak pernah buat preparation pun untuk mati. Tak ramai orang buat preparation untuk mati, mana ada. Berapa orang kalangan tuan-tuan dah simpan kain kapan di rumah untuk diri sendiri? Tak ramai. Kapur baru, kain kapan siap di rumah? Tak ada. Tapak kubur ada orang cuk dah sebab bini dia duduk sebelah, tapi beli kain kapan belum. Lepas itu orang fikir, kenapakah raja-raja Bani Osmaniyah, raja-raja Osmaniyah Turki, kenapa serban dia besar-besar? Kan macam yang cerita Hagia Sophia, cerita Sultan Muhammad Al-Fatih, kenapa serban dia orang besar? Itu bukan serban, itu kain kapan. Raja-raja Osmaniyah dia balut kain kapan atas kepala supaya dia sentiasa ingat dia akan mati. Itu tujuannya, supaya ingat mati. Jadi moleklah kalau tuan-tuan beli kain kapan siap-siap, simpan, taklah kereta sikit, senang kot lupa emas, pakai je lah kain kapan tu di muka, serupa je, jaga punya kenal. Tak ramai orang buat persiapan. Wadafantumul amwat falam ta'tabiru. Kamu kebumikan mayat manusia dah berapa banyak tapi kamu tak pernah ambil iktibar pun daripada pengkebumian itu. Wa taraktum uyubakum washtaghaltum bi'uyubin nas. Kamu bangun daripada tidur, kamu sibuk dengan aib manusia lain, cerita keburukan orang, khabar orang ni begini, khabar orang tu begitu, tapi kamu lupa dengan aib kamu sendiri. Kamu tuduh orang ni tak itulah, tak ini, macam-macam, mulut tak jaga. Kamu lupa kepada aib kamu sendiri. Maka kata Ibrahim bin Adham, bagaimana Tuhan nak terima doa kalau itu kamu tak buat? Dan terakhir kata dia, wa araftumur rasul falam tattabi'u sunnatih. Kamu kata kamu kenal Nabi tapi sikit habuk sunnah dia kamu tidak amalkan. Maka hadirin hadirat sekalian, mari kita lihat dan kita muhasabah secara jujur. Ibrahim bin Adham menyebutkan bahawa antara punca doa ini tak diterima oleh Allah, selain daripada hadis pertama yang kita bincangkan tadi, iaitu orang ditolak doa kerana faktor pemakanan, minuman, pakaian yang haram. Maka ditambah oleh Ibrahim bin Adham, pertama juga yang boleh menyebabkan doa ditolak, kamu kata kamu kenal Allah tapi kamu tidak berikan hak kepada Allah. Sebab itu kita di Malaysia ramai orang kenal Allah, alhamdulillah. Kalau orang mengaji tarikat, belajar tasawuf, itu luar biasa. Suruh dia cerita bab mengenal Allah, kita pun jadi bingung mendengarkan dia punya huraian. Allah itu wajib baginya ada, mustahilnya baginya ada, wujud dia pada khuruf-khuruf, pada zihin-zihin, pada khuruf. Kita bila dengar, Masya Allah, pergi rokok cancang gitu, cerita hai ketuhanan. Dia kenal semua Tuhan, sifat-sifat Allah, mayasa kunna, subuh cerah sangat, asar gelap sangat. Kek cerita Tuhan macam dia, Tuhan tu kawan sekolah dia je, dia punya rapatnya, dia punya cerita. Kita mandang dia, dia mandang kita. Aku yang melihat di dalam lubuk hati, memandang zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku melihat alam meliputi wujud menyertai, aku pindahkan alam ke dalam mata hati. Luar biasa falsafahnya. Tapi dari segi hak ketuhanan, itu tak ada pun.
hak-hak Tuhan. Nanti kita akan cerita apa hak-hak Tuhan. Sebab itu Abdul Muttalib Toki nenda kepada baginda Nabi kita. Ada satu kisah 55 hari sebelum Nabi lahir, Mekah dilanggar tentera. Pasukan tentera bergajah diketuai oleh Abrahah. Dia bawa 60,000 tentera, ada 10,000 ekor pasukan gajah, dan totalnya 70,000 bala tentera. Gajah campur dengan tentera infanteri biasa. Dia datang serang Mekah nak runtuhkan Kaabah. Masa tu Nabi belum lahir. 55 hari lepas tu baru Nabi lahir, tahun gajah. Bila Abrahah datang, Abdul Muttalib sebagai ketuk pengulu lah Mekah, dia sekat tengah jalan. Dia berani sekat tengah jalan. Abrahah dia berhenti, dia tahan. Abrahah, mu nak pergi mana? Apa Abrahah jawab? Abdul Muttalib, aku nak pergi ke Mekah, aku nak runtuhkan Kaabah. Mu nak halang ke? Apakah jawab Abdul Muttalib? Abrahah, tak apalah, aku cuma nak pesan seperkara. Aku punya unta sama kambing, mu jangan usik. Tu je aku nak pesan. Abrahah angin, marah dia. Abdul Muttalib, mu ni pemimpin jenis apa? Patutnya aku nak serang negeri kamu, mu merayu. Aku ramai, mu rayu, jangan aku buat apa-apa. Ini engkau masih sibuk dengan unta sama kambing, pentingkan diri. Apa jawab Abdul Muttalib? Ini ayat mustahak. Abrahah, itu unta sama kambing ana punya. Itu Kaabah Allah punya, biar dia jaga dia punya rumah. Tuan-tuan, Abrahah kenal Allah. Adakah Abdul Muttalib kenal Allah? Adakah Abdul Muttalib dah Islam? Nak Islam celah mana? Nabi tak lahir lagi, syariat tak ada. Tapi macam manakah Abdul Muttalib begitu kenal Tuhan sampai dia yakin betul Kaabah tu rumah Tuhan? Lantak lah awak nak buat apa, dia jaga rumah dia. Dan lebih jauh daripada itu, anak dia ada 10 orang. Al-Haris, Az-Zubair, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, Al-Bayda, Barra, Safiyah. Anak paling bongsu namanya Abdullah. Apa maknanya? Hamba Allah. Jadi kalau kita rasa kita belajar ilmu mengenal Allah, Abdul Muttalib lebih kenal Allah daripada kita. Tapi adakah dia digolongkan sebagai orang beriman? Tidak. Sebab Allah ada hak dia. Apa hak Allah? Nabi pernah pesan kepada Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Muaz, engkau tahu tak apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Muaz, Allah dan Rasul sajalah yang tahu. Nabi kata, fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, hak Tuhan yang ada pada kita adalah kita sembah dia dan tak sekutukan dengan apapun. Itu hak Tuhan. Tidak boleh ada gandingan. Sembah dia, tunduk pada dia, takut pada dia. Tak ada sekutu dengan yang lain. Dan tahukah engkau apakah hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'ah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Wa haqqul ibad 'ala Allah azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, hak seorang hamba terhadap Allah, Allah tak akan azab orang yang ada pegangan yang pertama tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu orang yang nak mustajab doa, dia kena ada tauhid yang tulus, ikhlas dan lurus kepada Allah. Dia mesti letakkan dalam jiwanya, dalam dunia ni tempat minta tolong hanya Allah saja, tak ada dah tempat lain. Hatta wabak yang sedang melanda pun, yang dia letakkan pertolongan hanya kepada Allah, tak gantung dengan makhluk, hanya pada Allah. Sebab itu Tuhan berjanji, siapa yang tauhidnya pada aku kuat, aku haramkan dia masuk neraka. Kuat tauhid saja, aku haramkan masuk neraka. Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhulullahu al-jannah ala ma kana min amal. Kata Nabi, siapa mengucap la ilaha illallah, Muhammad pesuruh Allah,
percaya Nabi Isa tu anak Maryam, bukannya Tuhan, percaya ada surga, percaya ada neraka, Allah akan pasti masukkan dia dalam surga, maka min amalin, walaupun berapa banyak pun amalan dia, sikit pun Tuhan luluhkan juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Besarnya tauhid kepada Allah. Dan Nabi berjanji, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Allah berjanji akan keluarkan semua orang daripada neraka selama mana dalam hatinya ada sebesar zarah saja percaya kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi ni yang pertama, percayalah kepada Allah. Siapa nak doa jadi mustajabkan kepada Allah, percayalah pada Allah. Bila Allah kata sesuatu, percaya sajalah. Allah kata siapa yang bersedekah aku akan lipat gandakan pahalanya, percaya je lah. Siapa yang degil cakap aku sumbat dalam neraka, percaya je lah. Orang yang percaya pada Allah, orang ni paling cepat sekali dimustajabkan oleh Allah. Banyak kita nak terangkan tapi masa kita tak dapat mengizinkan. Yang penting apa yang kita bincangkan pada malam ini mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita, bahawa untuk nak mohon doa pada Allah, ikut sajalah syarat-syarat yang Allah Ta'ala tetapkan. Jaga makan, jaga minum, jaga pakaian, jangan yang haram-haram. Tauhid kepada Allah kena kuat. Jangan syirikkan kekuatan Allah dengan kekuatan apa pun, kekuatan batu cincin ke, kekuatan kerih ke, jangan. Ada orang kita takut dia percaya kerih boleh berdiri atas meja, dia takut, dia percaya sangat sakti kerih tu, jadi susah esok nak keluar rumah tak bawa tangkai, rasa tak gagah. Itu jangan, itu menyengutukan Allah dengan sesuatu kekuatan yang lain. Hati-hati. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Minggu depan kita tidak ada kuliah mingguan pada hari Rabu, kerana hari Rabu depan adalah malam pertama tahun baru Hijrah. Jadi di masjid kita akan adakan bacaan doa awal tahun, majlis sambutan peringkat negeri. Jadi tuan-tuan puan-puan yang ada ke lapangan bolehlah datang sama-sama kita baca doa sebelum maghrib dan selepas daripada maghrib. Moga-moga tahun baru 1442 memberi sinar baik kepada kita bersama, mudah-mudahan. Kita tutup pertemuan dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana manashkala hatta yufham innaka ta'lamu la na'lamu anta alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan, Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang tidak kami fahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, kami tidak mengetahui, dan Engkau lah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Allah maftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami seperti mana Engkau buka pintu-pintu hati orang yang makrifat. Kurniakanlah pada kami kefahaman para nabi. Berikanlah kami ilham seperti ilham para malaikat yang hampir denganmu, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.